Salam guys, Muaz Malik di sini. Selamat datang ke channel Muaz Malik. Jadi seperti tajuk yang korang nampak, yes memang agak macam bunyi dia macam agak dramatik sikit. Tapi dia memang dramatik pun lah, memang dramatik tapi bersebab lah. Ada sebab kenapa aku buat tajuk yang sedemikian. Jadi kenapa video ni wujud pun sebenarnya adalah lebih kepada untuk diri aku sebenarnya, bukan untuk korang pun. Dia adalah lebih untuk aku. Kenapa aku cakap macam ni, tak apa. Aku rasa by end of this video korang akan faham lah apa yang aku cuba sampaikan. Tapi untuk aku bercerita berkenaan dengan benda ni, dia memang akan sedikit panjang. So aku perlu bagi tahu pada korang awal-awal yang mana video ni bukan video tag, dia bukan video tag. Tapi kalau korang nak tengok, korang boleh teruskan untuk tengok, tak ada masalah. Aku perlu bercerita dengan sedikit panjang, kena cerita sedikit backstory tu semua supaya akan mudah untuk korang kompilasi kan, so that korang boleh faham lah tentang apa yang berlaku, macam mana situasi aku sekarang semualah. Okay? Jadi aku ni sebenarnya sama je macam kebanyakan majoriti rakyat Malaysia sekarang yang berada di negara ni. Yes, aku akui yang aku sebenarnya memang agak exhausted. Aku memang agak penat lah dengan situasi yang ada sekarang ni. So, macam aku sendiri, aku memang penat lah. Aku memang dah penat lah duduk terkurung di dalam rumah aku daripada bulan 6 hari tu kan. Kita semua terkurung, majoriti. Macam aku duduk dekat area Selangor, dekat area Shah Alam ni. Memang kita tahulah kan, sekarang ni pandemik dekat Malaysia memang agak, aku rasa aku berani untuk kata yang mana situasi situasi COVID dekat Malaysia sekarang ni di dalam tahap yang agak kritikal lah. So kita boleh nampak yang mana setiap hari kes sekarang memang dah konsisten dalam 20,000 kes sehari. Jumlah angka kematian pun memang konsisten juga, 200-300 orang sehari. And then kita boleh nampak jugalah yang mana hospital-hospital pun memang fully penuh lah dengan pesakit-pesakit COVID-19 kan. Jadi dekat sini aku rasa memang tak salah lah untuk aku kata yang mana keadaan Malaysia memang agak kritikal lah. So aku pun, yes, aku memang akui memang aku penat. Aku memang dah tak larat dah. Aku rasa sendiri, aku dapat merasakan yang mana even mental health aku pun memang agak kurang baik lah untuk dalam masa sekarang ni. Jadi disebabkan itulah aku memang aku dah lama dah tak upload video. Untuk siapa yang perasan, by the way, terima kasih untuk korang-korang yang ada DM aku dekat Instagram kan, tanya khabar kan, kenapa dah lama menyepi. So itulah itu tujuannya video ni dibuat lah kan, untuk buat aku nak explain lah apa yang berlaku. So yes, aku memang dah mentally exhausted. Aku rasa benda ni pun memang majoriti rakyat Malaysia pun berhadapan dengan benda ni juga. Tapi yalah, kita tahu yang mana manusia ni dia punya kapasiti penerimaan stres tu dia tak sama kan. Ada setengah orang dia boleh tahan dengan kadar stres yang tinggi, ada orang yang boleh tahan dengan kadar stres yang rendah. And untuk kapasiti diri aku memang boleh kata agak aku memang dah tak boleh nak tahan lah. Tapi mungkin akan ada yang petikai kan, kenapa asal pula tak boleh tahan kan, baru berapa bulan je duduk terkurung dalam rumah kan. Dulu masa tahun 2020 aku rasa lagi lama kot kan kita terkurung kan, sebab masa tu PKP tahun 2020 tu kan. Yes, memang betul lah apa yang korang cakap tu. Cuma bagi pendapat aku, situasi kan waktu kita PKP pada tahun 2020 dengan PKP pada tahun 2021 ni memang agak berbeza lah. Jadi macam pada tahun 2020, yes, memang betul kita terkurung dengan keadaan yang memang dalam jangka masa yang agak lama kan, memang agak lama, berbulan-bulan juga, sama macam sekarang ni. Tapi pada masa tu senario penularan COVID-19 dekat Malaysia ni dia tak sama macam pada tahun 2021 ni. So mostly pada tahun 2020 masa kita start buat PKP tu, kes tak adalah terlampau tinggi macam sekarang ni. Dan pada masa tu pun kebarangkalian untuk seseorang tu dijangkiti COVID-19 dia taklah terlampau tinggi. Jadi waktu PKP pada tahun 2020 tu
dia rasa adalah lebih kepada tanggungjawab bersama lah kan, untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19 pada masa tu. Kita je stres pun macam aku pada tahun 2020 tu kalau nak stres pun stres sebab terkurung dalam rumah lah kan, tak ada keluar pergi mana-mana kan. So itu je lah. Tapi senario dia tu mula berubah lah kan untuk PKP pada tahun 2021 ni. Aku rasa lebih sesuai kalau kata PKP yang baru-baru ni lah, yang start pada bulan 6 hari tu kan. Sebab PKP kali ni dia dah lebih ke arah yang agak kritikal lah, memang agak drastik lah. Sebab kita nampak kes memang meningkat dengan lebih tinggi gila, memang sangat-sangat tinggi. And kebarangkalian untuk seseorang tu terkena jangkitan pun memang dah tinggi. Macam mana aku boleh tahu benda ni? Senang je kan. Kalau dulu tahun 2020, mostly kita dengar dekat berita je, ada orang yang dijangkiti, ada orang yang meninggal kan. Tapi pada tahun ni kan, aku boleh nampak yang mana even orang-orang terdekat aku pun dah terkena dah dengan jangkitan COVID-19. Even ada yang terdekat-dekat dengan aku pun dah kehilangan seseorang dalam hidup dia orang. So mostly bila kita buka Instagram, buka Facebook kan, buka Twitter, aku boleh nampak ada kawan-kawan aku yang kena positif COVID-19. Ada ibu bapa dia orang yang meninggal. Even aku juga ada dalam keluarga aku sendiri yang positif, dan ada juga ahli keluarga aku yang dah pun pergi selamanya kan. Yang susah video ni nak buat. Okay. Jadi itulah senario untuk PKP pada tahun ni dia dah lain kan. Dah satu, kita terkurung, kita dah mentally down sebab terkurung. And then kemudian of course lah, disebabkan kebarangkalian untuk dijangkiti COVID-19 tu tinggi, aku memang sedikit lemah lah dari segi mentally, sebab mental aku kan, sebab aku rasa macam aku very vulnerable lah untuk kena jangkitan tu. Aku ada rasa perasaan yang sedikit paranoid lah dengan keadaan yang berlaku sekarang ni kan. So macam kalau dulu even PKP, bila aku nak pergi kedai ke apa ke, beli barang dapur tu, aku tak ada rasa macam takut sangat. Tapi sekarang even nak keluar rumah pun aku takut. Aku ada paranoid tu. So kenapa aku boleh ada tahap paranoid yang macam ni? Sebab aku ni adalah orang yang sedikit overthinking lah kan. Bukan aku yang klasifikasikan aku adalah orang macam ni. Mostly orang-orang keliling aku yang klasifikasikan aku ni adalah jenis orang yang overthinking. So macam aku ni kan, aku bukan hidup bujang lagi. Aku ada isteri, aku ada anak-anak. So aku lebih banyak berfikir macam mana untuk protect keluarga aku lah daripada terkena jangkitan ni kan. Sebab kita tak tahu macam mana, apakah impaknya COVID-19 tu bila terkena dekat diri kita. Kita hanya tahu bila kita dah kena baru kita boleh tahu kan. Sama ada kita boleh kena COVID-19 tidak bergejala ke, stage 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke. Kita tak tahu. Bila dah kena baru akan tahu. Jadi disebabkan aku masih lagi, Alhamdulillah lah, keluarga aku, isteri aku, anak-anak aku semua masih lagi sihat, masih lagi dapat mengelak lah daripada terkena jangkitan ni. Disebabkan aku ni jenis yang overthinking, aku banyak berfikir lah kan pasal benda-benda ni semua. Kalau terkena macam mana kalau aku tak kisah kalau kena. Aku tak kisah kalau kena kat diri aku. Aku risau kalau terkena dekat isteri aku, terkena dekat mostly anak-anak aku kan. Apa akan jadi dekat dia orang kan? Kalau adakah dia orang akan survive kalau terkena. Macam okeylah, kalau aku dengan isteri aku, kita orang berdua dah dapat dua dos suntikan vaksin. So kebarangkalian untuk kena stage yang teruk tu mungkin rendah. Tapi anak-anak aku semua belum vaksin lagi. So aku tak sanggup lah. Aku tak sanggup kehilangan orang yang aku sayang lah dalam hidup aku kan. And then of course lah, aku juga tak nak, aku tak nak kehilangan keluarga aku. Aku tak nak benda ni berlaku dekat keluarga dekat aku, adik-beradik aku ke, ataupun benda yang paling utama kan, parents aku sendiri. Aku tak nak, kalau boleh, aku memang tak nak benda tu semua berlaku dekat diorang. Of course lah, aku ada rasa lah kan, kerisauan tu. Dan aku memahami lah perasaan yang tak selesa tu kan, perasaan yang tak
Kalau ya, macam aku cakap, kalau tahun 2020 tu aku tak rasa sangat benda ni. Tapi bila dengan kes yang macam sekarang ni, sampai mostly kes kematian yang tinggi lah kan. Kes kematian yang tinggi sebab COVID-19 ni, dia membuatkan aku rasa berhidup dalam ketakutan lah kan. So PKP kali ni, PKP yang dalam ketakutan sangat lah ya, untuk diri aku sendiri. Jadi dengan keadaan yang aku mentally breakdown macam sekarang ni, of course untuk meneruskan channel ni bagi aku memang tak ada masalah pun sebenarnya kan. Sebab channel ni, of course lah, ini adalah kerjaya aku kan. Dekat sini lah aku buat duit untuk sara keluarga aku semua, untuk bagi duit dekat mak dan ayah aku semua. So dekat sinilah aku buat semua income tu. Aku tak ada kerja lain. Memang YouTube ni adalah kerjaya aku. Tapi dia jadi satu masalah untuk diri aku kan. Sebab yalah, of course, pertama korang tengok lah kan. Korang kena tengok background channel aku, yang mana aku ni dalam video aku adalah jenis orang yang happy go lucky kan. Dalam video aku pun aku selalu senyum kan, selalu gelak-gelak. Jadi kalau dulu aku berasakan yang mana it's okay, aku tak perlu nak buat video explanation yang macam ni kan. Aku rasa macam okay, sebab dulu pun semua kes masih terkawal, and then dulu pun aku, yalah, of course lah, aku tahu ada yang mungkin hidup yang macam mana, yang terjejas lah kan, yang terjejas disebabkan COVID-19. Tapi dulu aku tak terasa. Tapi sekarang ni disebabkan orang sekeliling aku kan, masyarakat dalam sekeliling aku yang terdekat, yang aku kenal, boleh dikatakan ramai yang terjejas disebabkan COVID-19 ni. Tak kisahlah, mungkin terjejas dari segi pekerjaan diorang, terjejas dari segi kesihatan kan. Ada yang terjejas disebabkan ada ahli keluarga mereka yang pergi. So dia buat aku rasa macam aku rasa bersalah tau. Aku rasa bersalah untuk buat video. Aku tak tahu macam mana nak explain. Sebab pertama sekali, macam korang dengar tadi, aku dah cerita semua kan. So by this time korang boleh nampak lah yang mana aku ni jenis yang orang yang very overthinking kan. Aku banyak fikir pasal benda yang aku tak patut fikir, tapi aku suka fikir. And mostly lah orang yang overthinking ni, bab kata Afiq Waizer kan, orang yang overthinking ni mostly adalah overthinking benda-benda yang negatif lah, which is true lah kan. Memang aku banyak fikir benda yang negatif. Jadi macam aku sendiri, aku rasa sangat bersalah lah kan. Aku rasa sangat bersalah untuk buat video review macam aku selalu buat kan. Happy, senyum, gelak. Tapi hakikatnya dekat ke dalam ratio sekeliling aku, kan, orang sekeliling aku sedang berduka. Dia rasa macam seolah-olah kalau aku tak buat video ni, aku rasa macam aku ni adalah orang yang sangat tak sensitif lah dengan apa yang berlaku dekat sekeliling aku. So macam aku cakap tadi lah, sebenarnya wujudnya video ni adalah bukan untuk aku explain kepada korang stand aku, masalah aku, ataupun apa yang aku rasa tentang apa yang berlaku tentang diri aku ni. Tapi sebenarnya the reason why aku buat video ni adalah untuk shooting kan, untuk menenangkan diri aku sendiri, untuk explain kepada korang yang mana dalam video-video aku kan, walaupun aku happy, walaupun aku sentiasa tersenyum, walaupun mungkin aku ada buat lawak-lawak bangang sikit, aku masih sensitif lah dengan apa yang berlaku dekat sekeliling aku. Aku rasa bukan aku je lah. Aku rasa even YouTuber lain pun berfikiran yang sama. Cuma aku terpaksa buat video ni sebab aku merasakan yang mana kalau aku teruskan buat review macam biasa, aku happy, gelak tu semua, aku sendiri rasa insecure. Aku rasa seperti ada orang yang melihat video aku, yang judge aku, yang mana aku ni adalah orang yang tak sensitif. So dia adalah lebih kepada masalah diri aku sendiri yang terlampau overthinking, yang merasakan ada orang tengah judge aku. So dengan aku buat video macam ni, dia boleh menenangkan lah aku punya mental, aku punya jiwa aku, so that aku boleh proceed untuk teruskan kerjaya aku untuk buat video-video dekat YouTube ni. Sebab
yalah, YouTube ni adalah kerjaya aku. So, yes, kalau aku buat video, walaupun aku happy, aku masih aware dengan apa yang berlaku dekat sekeliling aku. So, kalau ada yang menonton video aku in future dan mungkin ada yang tersinggung kan, yang rasa macam tak kena kenapa dia ni happy sangat dengan keadaan yang teruk dekat Malaysia macam sekarang ni, aku perlu bagi tahu pada korang yang mana, yes, aku aware tentang apa yang berlaku. So, aku rasa aku memang sangat sensitif lah dengan pasal benda-benda ni. Aku cuma disebabkan ini adalah kerjaya aku, kan? Disebabkan channel ni adalah channel yang macam yang korang selalu nampak, yang aku senyum tu kan. So, aku akan terus proceedkan seperti biasa sebab itu adalah kerja aku. Jadi aku minta maaf lah kalau ada yang tersinggung, okay? Aku tak tahu kenapa aku buat video ni, tapi macam aku cakap tadi lah, dia adalah lebih untuk diri aku sendiri, bukannya untuk korang. So, hopefully benda ni akan membantu aku lah sedikit sebanyak kan. Jadi, aku nak ucapkan salam takziah lah kepada mana-mana viewers yang tengah tengok video ni yang mungkin terjejas dengan apa yang berlaku dekat dalam negara kita. Aku tak nak komen dari segi sudut politik ke, dari segi sudut pengurusan negara ke. Kalau sentuh tu, dia akan lebih deep lagi lah kan, sebab aku jenis overthinking. So, aku tak nak go for that route lah. So, cukuplah sekadar aku punya explanation untuk video kali ni. Jadi, aku harapkan supaya korang semua bertabah dengan apa yang berlaku dekat negara kita sekarang, dan hopefully masalah ni boleh diselesaikan secepat yang mungkin. Sebab kalau aku yang macam ni pun dah koyak kan, dah mental breakdown kan, aku rasa kat luar sana lebih ramai lagi yang lebih teruk daripada ni kan. So, itu je lah kan, untuk aku sentiasa fikir positif. Aku perlu fikir yang mana, okay, aku kena bersyukur yang mana dekat luar sana ada yang ramai lagi yang lebih terseksa lah dengan keadaan sekarang ni. So, aku harap korang semua pun kita sama-sama lah, kita sama kena doakan supaya benda ni boleh diselesaikan dalam masa yang terdekat dengan lebih cepat, dengan lebih efisien, dan hopefully kita boleh protect lah orang-orang yang kita sayang. Sebab aku sendiri memang tak sanggup lah kan. Aku tak sanggup lah kehilangan orang yang aku sayang. Aku rasa korang pun berasa benda yang sama kan. So, okay, aku rasa sampai sini je. Aku rasa sampai sini je kita punya video untuk hari ni. Lepas ni kembali normal macam biasa. Aku akan upload video review semua. Aku ada few products yang aku akan review. Ya, hopefully dengan video ni mental aku akan lebih clear. Aku akan tolak lah satu-satu masalah aku yang aku duk overthinking apa yang orang fikir pasal video aku. So, itulah tujuan video ni, okay? Okay guys, stay safe kan. Kita cubalah. Kita cuba apa yang kita boleh usahakan. Lepas usaha baru kita boleh tawakal. Okay? So, bye-bye.